jumhur ulama iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan sunat menambahkan perkataan Sayyidina dalam solat, khususnya dalam tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa afdalus salati wa atammu taslim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke rancangan Tashihul Mafahim, meluruskan beberapa fahaman songsang yang tersebar di kalangan masyarakat. Kita sampai pada siri yang ke-25. Tajuk hari ini, adakah boleh tambah perkataan Sayyidina dalam solat, iaitu dalam tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jumhur ulama iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan sunat menambahkan perkataan Sayyidina dalam solat, khususnya dalam tahiyat akhir. Jadi di sini kita dapat tahu rupa-rupanya suara yang duk sebut di luar, fahaman yang kata bahawa bid'ah, salah, berdosa tambah Sayyidina, rupa-rupanya itu adalah fahaman menyeleweng, fahaman songsang yang muncul di Malaysia dan di banyak negara Islam daripada kumpulan yang radikal yang membuatkan umat Nabi Muhammad semakin keliru dan berpecah belah. Sebab tu kita nak tanya para ulama kita di Malaysia dan di seluruh dunia Islam yang berpendapat dengan pendapat yang lebih benar mengikut manhaj yang diajarkan oleh para ulama. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru." Kenapa kita panggil Nabi ini dengan Sayyiduna di luar dan di dalam solat? Penghulu kami, pemimpin kami. Sebab benda tu dalam Sahih Muslim, Nabi sendiri yang sebut, aku adalah penghulu, pemimpin seluruh keturunan Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Waktu semua manusia, berapa puluh bilion, wallahu alam, berapa ratus bilion manusia, Nabi kata aku ketua kesemuanya. Sayyid. Akulah orang yang pertama kali bangkit daripada kubur. Kita tengok pendapat satu persatu daripada kalangan para ulama yang masyhur. Kita ambil sebahagian sahaja untuk dijadikan bukti bahawa pendapat yang menyebutkan menambah perkataan Sayyidina itu adalah disunatkan mengikut jumhur ulama. Ayuh kita lihat pendapat imam-imam mazhab yang mu'tabar. Berkata Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani, dan telah terdahulu perkataan guru kami bahawa yang mu'tamad ialah menuntut tambahan Sayyidina. Maksudnya disunatkan demikian, menambah perkataan Sayyidina. Satu. Nombor dua, disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Malibari rahimahullah. Syekh Zainuddin Malibari kata, wala ba'sa
biziyadati sayyidina qabla Muhammad. Tidak mengapa tambah perkataan sayyidina ni dalam solat sebelum nama Nabi Muhammad. Iaitu tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 3. Dalam kitab Athnal Matalib telah berkata Imam Ibn Zahirah, yang afdal ialah menyebut lafaz sayyidina sebagaimana yang telah diterangkan oleh satu kumpulan ulama dan turut berfatwa dengan fatwa itu Al-Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli, dan dia jazam dengannya. Dia bertekad dengan pendapat itu. 3. Yang keempat, Al-Syeikh Muhammad Abdul Rahman daripada mazhab Maliki. Saya tak baca yang Arab lagi lambat. Kita nak tunjuk kat orang ramai bahawa ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada masalah pun, bahkan disunatkan lagi. Bukan bid'ah, bukan berdosa. Seperti yang diwar-warkan oleh satu kumpulan radikal yang menyeleweng, yang sedang menyebarkan banyak pendapat sekarang ni di kalangan umat Islam. Wal'iyadzubillah, semoga Allah Ta'ala memberi mereka hidayah. Amin. Dan telah menyebutkan daripada Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Ini mujtahid ni. Nama ni, tuan-tuan dengar ni, mujtahid. Mujtahid ni tak ada di Malaysia. Tengok apa yang ulama mujtahid sebut. Menambah lafaz sayyid dalam solat berdasarkan perbezaan pendapat. Apakah yang utama? Ikut perintah Nabi ataupun menjalani adab? Kalau ikut perintah Nabi, maksudnya kita ikut apa yang Nabi ajak, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis tanpa menyebut perkataan Sayyidina. 1000 tahun ulama bahas, apakah lebih baik dengan kita menjalankan adab ke atas Rasulullah dengan kita menambahkan perkataan penghulu kami Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jangan lupa, dalam peristiwa Sulhul Hudaibiyah, waktu menulis perjanjian, Sayyidina Ali yang menulis perjanjian. Antara muqaddimah perjanjian itu ialah dituliskan, ini adalah perjanjian di antara Muhammad, pesuruh Allah, dengan sekian-sekian. Musyrikin Quraisy tak setuju dengan perkataan Rasulullah. Dia kata, kami tak mau perkataan ni. Padam wahai Muhammad. Nabi pun kata, padam wahai Ali. Sayyidina Ali kata, aku tidak akan memadamnya wahai pesuruh Allah. Wahai Ali, padam wahai Ali. Sayyidina Ali kata, aku tidak memadamnya wahai Nabiullah. Maka Nabi pun kata, tunjukkan kepada aku di mana. Maka Nabi sendiri yang memadamkan. Sayyidina Ali mendahulukan sulukul adab. Dia menjalankan adab ke atas arahan Rasulullah. Sebab untuk takriman wahtiraman li Rasulillah, penghormatan kepada Nabi SAW. Imam Izzuddin Abdus Salam berpendapat yang jelas bagi saya dan yang saya lakukan di dalam sembahyang, Imam mujtahid besar ni atau lainnya, adalah menyebut Sayyid. Al-Imam Izz ibn Abdus Salam, gelarannya tuan-tuan tahu apa gelaran beliau? Sultanul Ulama, Presiden Ulama. Dia kata, saya memilih untuk menambah perkataan Sayyidina dalam semayang ataupun di luar semayang. Boleh rujuk pendapat itu dalam kitab Mawahibul Jalil, Syarah Mukhtasar Syekhul Khalil. Kemudian, jom kita tengok pendapat mazhab Sadah Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi, Al-Imam Al-Haskafi.
Al-Hanafi dalam Ad-Durrul Mukhtar, dia kata wa nudiba siyadatu lianna ziyadat al-ikhbar bil waqi' ainu sulukil adab fahuwa afdalu min tarkihi. Tengok tuan. Dan disunatkan. Ini kitab Mu'tamad mazhab Hanafi. Kitab Mu'tamad mazhab Hanafi. Disunatkan menambah perkataan Sayyidina. Kerana penambahan pemberitahuan dengan keadaan Rasulullah itu, bahawa Rasulullah itu pemimpin dan penghulu, sebagai jalan adab. Itu yang disebutkan sulukul adab. Itu adalah mendahulukan adab. Itulah yang afdal daripada meninggalkannya. Imam Al-Hasfi kata, yang tu yang lebih afdal dengan mendatangkan perkataan Sayyidina. Kita dah ambil pendapat ulama kurun tengah. Ayuh kita tengok pula pendapat dua ulama besar kontemporari. Yang pertamanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Dia kata telah berkata ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, disunatkan kata Sayyidina dan selawat ke atas Nabi Muhammad. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, disunatkan tambah perkataan selawat ke atas Nabi Muhammad pada segala selawat Ibrahimiyah. Kerana sesungguhnya menambahkan maklumat yang bertepatan dengan waqi', dengan keadaan sebenar Rasulullah iaitu penghulu, itu dikira sebagai sulukul adab. Semua sebut begitu. Al-adab, mendahulukan adab ataupun menjalani jalan adab, mengikuti jalan adab. Fahuwa afdal min tarkihi. Mengikuti jalan adab itu, sulukul adab itu, lebih afdal dari meninggalkannya. Ulama kedua daripada kontemporari adalah Syekh Ali Jum'ah. Begitu juga berpendapat, saya tak bacalah panjang sebab kita nak sebut lagi satu dua perkara lain. Tuan-tuan sekalian, siapa yang baca lafaz Sayyidina, dia tambah perkataan Sayyidina, maka itu sunat. Di sisi sebahagian besar para ulama Islam, bukan bid'ah dan bukan berdosa. Dan siapa pula yang tidak membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia tak tambah perkataan Sayyidina, maka solatnya sah dan tidak ada sebarang kekurangan. Tak makruh pun, tuan-tuan sekalian. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan jumpa manhaj lain yang menyebarkan kekeliruan dan perpecahan dalam masyarakat dengan menunding jari kepada orang lain, mengatakan itu dosa, mengatakan itu bid'ah. Ketahuilah itu kumpulan yang menyimpang dan radikal yang sedang banyak di dalam masyarakat Malaysia ni. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min syururihim. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi pendapat mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah menambah lafaz Sayyidina dalam ibadah bersama nama Nabi Muhammad SAW. Pendapat mu'tamad ni di kalangan para pentahqiq mazhab Syafi'i. Maksudnya orang-orang kuat pentahqiq al-muhaqqiqun inda sadatil Syafi'iyah, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, Al-Imam Ibn Zahirah, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Shihabuddin Al-Ramli, Al-Imam Syamsuddin Al-Ramli, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, Al-Imam Al-Qalyubi, dan Al-Imam Al-Syarqawi. Apa mereka ni sebut? Ini semua orang panggil al-muhaqqiqun minas sadati syafi'iyah. Mereka ni kata disunatkan menyertakan lafaz siyadah. Apa lafaz siyadah? Sayyidina. Bersama dengan nama Nabi Muhammad SAW yang mulia di dalam azan, iqamah
dan bacaan dalam solat. Dan yang terakhir, di sana ada juga pendapat para ulama yang mengatakan lebih afdal, lebih kuat kita ikut lafaz asal, iaitu tidak ada Sayyidina. Seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar kata, "Na'am, itba'ul alfadhil ma'thurah arjah." Ikut lafaz yang asal itu adalah lebih kuat. Perbezaan pendapat di kalangan para ulama di antara kumpulan majoriti dengan kumpulan minoriti. Dan perbezaan pendapat itu pada perkara al-furu'ul fiqhiyah, perkara cabang agama. 1400 tahun ulama-ulama mu'tabar tidak pernah mencanang, menyebar dan mengelirukan benda-benda perbezaan pendapat pada ranting-ranting agama. Furu' fiqhiyah tak pernah. Kecuali mereka-mereka yang berpenyakit, yang berfahaman songsang, menyebar, membesar-besarkan urusan ini, seolah-olah ia adalah perkara yang pertembungan di antara halal dan haram, seolah-olah ia antara perkara yang sah dan batalkan solat. Dalil yang digunakan oleh sebahagian mereka ialah la tusayyiduni fi shalah. Janganlah kamu mengucapkan sayyidina kepadaku di dalam solat. Tuan-tuan muslimin sekalian, hadis itu kata Al-Imam As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah, hadis itu la asla lahu, kata Imam Sakhawi, tiada asal baginya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami hukum hadis itu juga la asla lahu dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah, Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Begitu juga Syekh Mulla Ali Al-Qari, dia nilai hadis ini sebagai palsu. Boleh tengok dalam kitab Al-Asrarul Marfu'ah. Jadi telah jelas kepada kita semua bahawa menambah perkataan Sayyidina dalam solat ataupun di luar solat itu tidak ada masalahnya. Dan itu rupanya bukan 100 tahun ini diamalkan. Sudah 1000 tahun lebih diamalkan oleh para ulama. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dengan fahaman yang benar. Kita dan semua ahli keluarga kita. Dan semoga penerangan tashih mafahim ini dapat menjadi benteng kepada kita semua, pengetahuan kepada kita semua bahawa suara-suara sumbang itu tidak perlu dilayan kerana mereka tidak ikut manhaj yang diajar oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.